Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai darab perpuluhan. Okey, untuk pembelajaran hari ini cikgu pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama darab dengan 10, 100 dan 1000. Bahagian yang kedua nombor perpuluhan darab dengan nombor bulat, dan bahagian yang ketiga nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan. Okey. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama, darab 10, 100 dan 1000. Okey. Contoh yang pertama, 12,525 darab 10. Okey, bila kita darab dengan 10, mudah sahaja. Kita hanya perlu alihkan titik perpuluhan. Cuba kamu perhatikan beza antara soalan dengan jawapan. Beza antara soalan dengan jawapan ini hanyalah kedudukan titik perpuluhan, di mana nombornya sama. Yang berbeza cuma kedudukan titik perpuluhan. Kerana apabila kita darab dengan 10, di sini kita ada satu sifar. Jadi untuk darab 10, sifar ada 1, maka titik perpuluhan ini hanya beralih sekali sahaja. Persoalan sekarang beralih ke kanan ataupun ke kiri. Ingat, apabila melibatkan darab, titik perpuluhan akan beralih ke sebelah kanan. Sebanyak berapa kali? Sekali sahaja. Kerana ada satu sifar. Jadi kita alihkan sekali. Alih ke sini. Maka jawapan baru yang kita dapat ialah 125,25. Asalnya dia dekat sini. Dekat sini, tengok betul-betul dekat sini. Tapi sudah beralih selangkah ke sebelah kanan. Seterusnya, sifar perpuluhan 5 darab 100. Okey, sifar perpuluhan 5 darab 100 jawapannya 50. Jika kita lihat pada contoh yang sebelumnya, contoh yang tadi, titik perpuluhan dialih ke sebelah kanan kerana operasinya darab. Dan untuk soalan ini dialih sebanyak 2 kali kerana kita ada 2 sifar. Tapi macam mana boleh dapat jawapan 50? Okey, kita tengok. Jadi sifar perpuluhan 5 titik perpuluhan dialih sebanyak 2 kali sebab ada 2 sifar. Jadi kita alih 2 kali. 1, 2. Okey, kita alih ke sebelah kanan sebab darab. Jadi dekat sini kita ada satu ruangan kosong sebab dia melompat 2 kali, sepatutnya ada nombor ke sini. Tetapi oleh kerana tidak ada apa-apa, jadi kita tambahkan angka sifar. Titik perpuluhan itu sudah berada di sini. Jadi jawapannya menjadi 50. Sepatutnya kan ada titik perpuluhan belakang ni kan? Okey. Jadi oleh kerana titik perpuluhan itu sudah berada di belakang sekali, maka tidak perlu ditulis. Kalau kamu tulis pun jawapan tetap betul. Cuma seeloknya tidak payah ditulis. Terusnya 5,321 darab 1000. Okey. Jadi untuk darab 1000 ini kita lihat 5,321 darab. Darab artinya pergi ke sebelah kanan. 1000 kita ada 1, 2, 3 sifar. Maka kita perlu alih titik perpuluhan sebanyak 3 kali. Okey. Jadi di sini kita alih 3 kali. 1, 2, 3. Okey, kita alih 3 kali. Titik perpuluhan itu sekarang sudah berada di belakang sekali. Maka jawapannya jadi 5,321 dan titik perpuluhan di belakang. So kita dah alih tadi kan? Titik perpuluhan di belakang. Tetapi tidak perlu ditulis titik perpuluhan. Tak perlu ditulis. Inilah jawapan dia, 5,321. Mudah sahaja kalau darab dengan 10, 100 dengan 1000. Perlu alihkan titik perpuluhan sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada darab perpuluhan dengan nombor bulat. Okey. Jadi di sini cikgu bagi contoh soalan 12,32 darab 14. Okey, jadi untuk soalan ini cikgu akan gunakan bentuk lazim. Jadi kalau tulis dalam bentuk lazim, kita tulis 12 perpuluhan. Cikgu tambah sendiri titik perpuluhan ni warna merah supaya kamu nampak. Okey. Perpuluhan 32
darab 14. Okey, tulis betul-betul, jangan tulis 14 sesat kat sini. Tulis betul, lurus. Okey. Jadi kita mulakan pengiraan, di mana kita mulakan dari nilai tempat sar terlebih dahulu. 2 darab 4 8. Seterusnya 3 darab 4 12. Oleh kerana 12 nombor 2 digit, 2 1 naik dekat atas. Okey. Seterusnya kita sambung 2 darab 4 8. Tetapi 8 tambah 1 jawapannya 9. Akhir sekali 1 darab 4 jawapannya 4. Okey, untuk langkah pertama, untuk bahagian pertama, semua didarab dengan 4. 2 darab 4 8, 3 darab 4 12. Oleh kerana 12 nombor 2 digit, 2 1 naik ke atas. Seterusnya 2 darab 4. Akhir sekali 1 darab 4. Okey. Jadi untuk bahagian yang seterusnya, cikgu tukar warna biru lah, warna purple. Okey, warna purple. Seterusnya 4 sudah selesai, kita pergi kepada 1. 2 darab 1 2. 3 darab 1 3. 2 darab 1 2 dan 1 darab 1 1. Okey. Tambah. Selepas selesai didarabkan, akhir sekali di bawah ini kita perlu tambah. Jangan darab lagi sekali. Tak habis-habis darab kamu nanti. Akhir sekali kita mesti tambah. Okey. Jadi 8 tidak ada apa-apa. Jadi dikekalkan 8. 2 tambah 2 4. 9 tambah 3 12. Oleh kerana 12 nombor 2 digit, 2 1 kita hantar pergi ke sebelah. 1 tambah 4 5 tambah 2 7. Dan akhir sekali 1 dikekalkan. Maka kita dapat jawapan 17248. Tetapi berkenaan dengan kedudukan titik perpuluhan, kalau tambah dengan tolak, kita ikut selari kan, tetapi tidak untuk darab. Untuk darab kita lihat, berbalik kepada soalan, kita lihat soalan. Okey, nombor di hadapan ialah nombor perpuluhan, betul. Selepas titik perpuluhan, kita ada 1 2 nombor. Okey, ingat, kita ada 2 nombor. Dekat 14, ada tak jumpa titik perpuluhan? Tidak ada. 14 ialah nombor biasa. Jadi oleh kerana selepas titik perpuluhan ada 2 nombor, maka di bahagian jawapan kita langkah 2 nombor dari belakang dan letakkan titik perpuluhan. Macam contoh dekat sini, 17248. Ini tadi 2 kan? Jadi kita langkah 2. 1 2 nombor. Jadi kedudukan titik perpuluhannya di sini. Maka jawapannya ialah 172.48. Pendek kata, darab perpuluhan sama seperti darab biasa, tetapi cuma perlu berikan perhatian kepada kedudukan titik perpuluhan. Seterusnya cikgu nak cuba semak jawapan dengan menggunakan kaedah leptis. 12 perpuluhan, cikgu tambah sini titik perpuluhan. 12.32 darab 14. 14 kita tulis macam ni ya, dalam kaedah leptis. Okey. Lukiskan garis diagonal ataupun dari garis macam ni lah, dari bucu ke bucu, sambungkan bucu-bucu ni, sambungkan supaya menjadi bentuk seperti ini dan selesaikan setiap kotak. Okey, sekarang ni cikgu sedang tunjukkan kotak yang pertama. Ni kotak yang pertama, atasnya 2, dari tepinya 1, maka 2 darab 1 2. Oleh kerana kita ada 2 ruangan, 2 ini nombor 1 digit, kita letakkan sifar. Seterusnya kita pergi ke kotak di bawah. Okey, atas 2, tepi 4. 2 darab 4 jawapannya 8. Ini kita letak sifar kerana 8 nombor 1 digit. Seterusnya kotak ini, atasnya 3, tepinya 1. 3 darab 1 3. Letak sifar. Seterusnya kotak ini yang cikgu tunjuk ni, yang cikgu sedang tunjukkan. Atasnya 3, tepinya 4. 3 darab 4 jawapannya 12. Letakkan 1 dan 2 seperti ini kerana 12 ialah nombor 2 digit.
Okey, 1 dan 2. Seterusnya, lakukan proses yang sama pada setiap kotak. Okey, 2 darab 1, 2, letak sifar. Seterusnya, 2 darab 4, 8, letak sifar. Kotak ini 1 darab 1, jawapannya 1. Dan akhir sekali, 1 darab 4, jawapannya 4. Letak sifar. Okey, selesai langkah yang pertama. Langkah yang seterusnya, kamu kena tambah. Tapi dalam proses penambahan ini, kamu kena berhati-hati. Cikgu tukar warna kuning. Okey, nampaklah warna kuning mungkin. Okey, 8 ini satu lorong. Okey. Jadi 8 hanya satu nombor, ditulis 8. Seterusnya 2 tambah sifar tambah 2 ataupun 2 tambah 2 lah senang. 2 tambah 2 jawapannya 4 di dalam lorong yang sama. 2 tambah 2 jawapannya 4. Okey, dan lakukan perkara yang sama pada setiap lorong. Okey, sifar tambah 3 tambah 1 tambah 8, jawapannya 12. Tetapi apabila jawapannya jadi jawapan 2 digit, 2 tulis dekat bawah 2. 1 kita bawa ke lorong yang sebelah. Okey, kita bawa ke lorong yang sebelah. Okey, 1 tambah sifar tambah 2 tambah sifar tambah 4. Kira 1 tambah 2 tambah 4, jawapannya 7. Jangan sesat. Di sini cikgu selalu nampak kamu tersesat sebab kotak yang kamu lukis terlalu kecil. Kadang-kadang kamu tersalah lorong. Jadi hati-hati ya. Dan seterusnya, sifar tambah 1 tambah sifar, jawapannya 1. Dan sifar ialah sifar. Oleh kerana sifar ini tidak ada nilai, jadi kita tak perlu tulis sifar. Dan akhir sekali kita dapat jawapan 17248. Baca jawapan dari kiri ke kanan untuk kaedah leptis. 17248. Okey, berbalik kepada soalan. Selepas titik perpuluhan ada 2 nombor. Selepas titik perpuluhan, maka kita perlu kira 2 nombor dari belakang. Lepas tu letak titik perpuluhan. Kira 1, 2 titik perpuluhan di sini. Maka jawapannya ialah 172.48. Jadi jawapan kita betul kerana cikgu sudah semak menggunakan kaedah leptis dan kita masih mendapat jawapan yang sama. Dan akhir sekali kita pergi kepada darab nombor perpuluhan. Okey, untuk darab nombor perpuluhan. Okey. Di sini contoh yang cikgu gunakan hampir sama dengan contoh yang sebelum ini. Di mana kalau tadi 12.32 darab 14. Tapi dalam soalan kali ini 12.32 darab 1.4. Okey, sebab apa cikgu pilih nombor yang lebih kurang sama? Sebab cikgu nak kamu nampak beza proses pendarapan nombor perpuluhan. Apa yang berbeza? Okey, kita gunakan bentuk lazim 12 perpuluhan. Cikgu lukis titik perpuluhan. 12.32 darab 1.4. Okey, kita ada 2 nombor perpuluhan yang didarabkan. Okey. Jadi sekarang ini kita lakukan proses mendarab seperti biasa. 2 darab 4 8. 3 darab 4 12. 12 2 1 naik ke atas. Seterusnya 2 darab 4 8. 8 tambah 1 9. Akhir sekali 1 darab 4 4. Sama aja kan proses darab dia. Okey, selesai dengan 4. Sekarang ini kita pergi dengan 1 pula. Okey. Tulis jawapannya dekat sini ya. Okey, 2 darab 1 2. 3 darab 3 darab 1 3. 2 darab 1 2 dan 1 darab 1 1. Kita tambah semuanya 8 4 12. Ni cikgu tak baca banyak tambah saja 7 dan 1. Jadi apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Nombor pada bahagian jawapan ini sama kerana kita juga melakukan proses pendarapan yang
sama. Cuma apa yang berbeza ialah cara untuk kita tetapkan di mana kedudukan titik perpuluhan. Jadi, kalau tadi kita kira selepas titik perpuluhan ini ada 1, 2, ada 2 nombor. Tetapi untuk soalan kali ini, kita lihat nombor yang seterusnya. Darab 1/4. Sini kita ada titik perpuluhan. Dan selepas titik perpuluhan ini, kita ada 1 nombor. Maka 2 tambah 1 ialah 3. Jadi untuk bahagian jawapan, kita kena langkah 3 nombor. Okey, dari belakang, nampak tak tanda tertikus cikgu tu? Okey, kita lompat 3. 1, 2, 3. Okey. Jadi jawapannya ialah 17.248 kerana kita sudah lompat 1, 2, 3 dari belakang. Macam mana tahu lompat 3 kali macam mana? Daripada sini kita kira berapa nombor yang ada selepas titik perpuluhan. 12.32 ada 2 dan 1.4 ada 1. Jadi itu sahaja yang membezakan proses pendarapan antara darab nombor perpuluhan dengan nombor bulat ataupun nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Di sini ada beberapa latihan mudah yang boleh kamu cuba jawab. Okey, jadi selamat maju jaya, selamat mencuba, selamat menjawab. Terima kasih.